Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri'h alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tama sekali terima kasih banyak-banyak pada tuan pengurusi majlis, sedap dia berucap, dan kepada tu imam, semua AJK baru yang dilantik Section 17 ni sampai 19, 2 tahun ni. Mudah-mudahan dia memegang amanah dengan mengimaratkan surau ni. Ramai lagi ahli qaryah boleh berhimpun dapat ilmu di sini, insya-Allah. Terima kasihlah pengurusi semua sekali yang memberikan kepercayaan pada malam ni untuk Ustaz berceramah tempat hampa. Surau tu ada sikit-sikit lagi ni okeylah kan. Alhamdulillah. Bila kita boleh duduk dalam majlis-majlis macam ni semua, selalunya bila kita duduk, kita angkat tangan berdoa biar majlis kita ni sentiasa diberkati. Ilmu yang kita dapat ni ilmu yang manfaat, yang itulah kita mahu. Kalau majlis kita tak berkat, ilmu pun tak nak manfaat, apa pun kita tak dapat. Kita takut kita mengaji macam Abdullah bin Ubay As-Sahlul Al-Bahlul Al-Quraja. Pada pasal dia ni orang yang duk tengok Nabi. Kalau kita nak kata alim, dia alim. Bumi Madinah alim ni Abdullah bin Ubay, betul tak? Semayang kalau nak kira segi ilmu, segi wa'az, semua ada kat dia. Semua ada kat dia. Segi ilmu dia alim. Dia duduk belakang Nabi, peluk Nabi, tunjuk kata sayang kat Nabi, sampai Nabi pun sayang kat dia. Nampak tak? Nabi pun sayang dekat dia. Tapi subhanallah, Allah takdirkan setiap kali dia duduk kuliah Nabi, ilmu tu tak boleh duduk dengan dia. Abang faham kan cakap ni? Kalau kita boleh duduk dalam majlis, ilmu tu tak mau duduk sama-sama dengan kita. Kita takut jadi macam Abdullah bin Ubay. Dia duduk di kuliah Nabi, dia dengar Nabi duk mengajar semua, dia tengok Nabi lagi. Ingat apa? Bukan dia tengok mamak ni, dia tengok Nabi. Nampak tak? Yang kata Abdullah bin Ubay direct tengok Nabi, ucapan Nabi semua dia tengok. Tapi keseluruhan dia tengok dekat Nabi, ilmu yang Nabi bagi kat dia tu tak boleh duduk dengan hidup dia. Faham kau oi? Pasal tu hampa ya Allah, bila mai duduk tang sini ni sejam dua ni, nampak tak? Pasal tu jangan duduk tengok jam. Lagi lama duduk sini, ilmu tu akan jadi kawan kita di kubur kita. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat nak masuk dalam kubur kita. Apa lagi kita mau segi baki, betul tak? Duduk pun flat je, kecil nak mampu, betul? Nampak tak? Nak bubuh satu sofa pun tak boleh, betul tak? Apa pun tak boleh. Beli satu almari, apa pun tak boleh. Macam tu punya kehidupan semak perut. Kita punya duk hambat dunia, dunia bagi serabut kita. Kita hambat akhirat, Allah bagi tenang jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ampamai turun daripada flat, kan duduk di rumah teres kat sini, masuk sini rasa lapang dada, betul tak? Rumah hampa pun tak sebesar macam ni, betul tak? Betul? Hanggut sudah, nampak tak? Punya luas, nampak tak? Kadang-kadang kita nak rasa tenang, bila main rumah Allah sejam dua ni, darah tinggi turun, kincir manis pun turun. Betul tak? Kadang-kadang serabut, balik di rumah, darah nak balik. Nampak tak? Hampa duk tengok mamak ni lagi darah semua turun. Kan? Hampa kutuk kat kemalan ni, berdosa ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu ya Allah, bila kita duduk dalam majlis macam ni semua, selalunya kita angkatlah tangan, berdoa banyak-banyak, minta Allah ubah nasib kita ni. Kita tak mau kita main kuliah ni macam-macam penceramah kita main. Saat ni Ismail Kamus, Saat Ismail Perpustakaan,
Saat ni editor macam-macam manusia main kat kita, nampak tak? Dictionary lah apa, semua pakai main kat kita. Tapi kita tak seronok macam tu lah. Dengar-dengar sama seronok, habis tak ada apa. Tak maulah macam tu. Oi. Kita ni bila Allah pilih, bukan senang tau nak duduk dalam sini. Ada orang dia sanggup duduk depan nama, depan apa tu? Depan restoran tu nak cakap. Speaker keluar ke? Speaker dah keluar ke? Ayo. Nampak tak? Ada orang, ya Allah, dia rasa dia nampak surah masjid ni dia tak boleh masuk. Sampai kita kena buat program di luar daripada masjid surah. Dia tak boleh. Tapi hampa ni alhamdulillah, hampa ni pilihan Tuhan. Sikit punya ramaikan penduduk yang ada kawasan ni, tapi Allah boleh ambil hampa masuk dalam sini dengan arti kata Allah nak bagi kebaikan. Hampa ada Allah nak bagi kebaikan dekat diri kita. Pasal tu ya Allah, Ibn Qayyim Al-Jauzi kata apa? Ibn Qayyim Al-Jauzi kata, Allahu Akbar. Dalam Quran ni ada 30 juzuk, betul ke? Dalam Quran ni ada 30 juzuk. Dalam 30 juzuk ada satu surah. 30 juzuk ada satu surah. Surah tu kalau kita baca, malaikat suka baca semua bacaan, tak nafikan. Bila kita baca satu surah ni, wal malaikatu tu'aminuna ala ma taqulun. Wal malaikatu, yang kata malaikat akan mengaminkan bacaan kita. Nampak tak? Kita baca satu surah ni, malaikat kata amin, amin. Tak lain dan tak bukan dia surah Fatihah. Kadang-kadang kita baca satu hari 17 kali. Kalau kita semayang fardu elok, kalau kita sambah dengan sunat munafnya lebih daripada 17 kali. Bila kita duk baca tu, Ibn Qayyim Al-Jauzi kata, tolonglah hayati dia macam doa. Tolonglah ya Allah, tolong hayati dia macam doa. Pasal bunyi apa dia? Itu dia meletup, nampak? Dalam surah tu bunyi kata apa? Kita kata ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, betul tak? Ihdina, Tuhan kami, Tuhan kami. Kita minta dekat Allah, ihdinas siratal mustaqim. Cuba kita baca ayat ni, kita hayati dia sikit menjadilah. Lama-lama kita seronok. Kadang-kadang kita duduk semayang mengaji, kita rasa tak seronok dengan semayang mengaji kita. Pasal dia tak jadi kawan kita. Kadang-kadang kita tinggal pun kita rasa tak kisah. Tapi kalau duduk berkawan dengan dia, rasa tak, kalau kita tinggal dia rasa tak seronok. Contohnya orang perempuan, sebelum apa nama, bila mai pukul, bila dia nak masak, dah mai azan dah, dia pergi semayang dulu. Bila lepas sembahyang Zuhur, dia masuk dalam dapur, rasa lega dada bila selesai semayang. Betul tak? Dia rasa lega. Lagi mana duk goreng ayam tu, apa ke dia duk goreng ikan semua, pukul kedua dia duk melupuk mai dah. Bila aku nak habis, bila aku nak siap, tak nak goreng ni, nak goreng tu, orang tua tu nak makan dah, nampak tak? Kita duk kalang kabut. Subhanallah, nampak tak? Oleh sebab tu, surah Al-Fatihah ni bila kita angkat doa, kita katalah kat Tuhan. Kita kata kat Tuhan, ihdinas siratal mustaqim. Tuhan kami, tolonglah tunjuk kat kami satu jalan yang lurus. Kita minta ke Allah. Tambah-tambah kita duduk di akhir zaman ni, caca merbah banyak. Caca merbah banyak. Oh, apa fahamkan dalca? Apa tak, dalca ni banyak. Kadang-kadang ustaz ceramah bahasa macam ni ke orang belah sana, bukan dia tak dengar apa dalca. Dia ingat dalca tu makanan. Nampak tak? Punya alhamdulillah, hampa nikmat orang belah Penang, nikmat angguk sudah nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah, bila kita minta dengan Tuhan, angkat tangan tu, mengadulah sikit kat Tuhan, ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tolong tunjuk satu jalan lurus. Tuhan tolong tunjuk satu jalan lurus. Allah jawab. Allah kata, kalau hang minta jalan lurus ni, aku nak tunjuk kat hang. Yang hang duk minta dekat aku, Tuhan tunjukkan aku jalan lurus, tunjukkan aku ya Allah, bawakan aku ya Allah, aku nak tunjuk kat hang. Allah kata, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus, Allah kata, an'amta alaihim. Jalan yang lurus tu orang yang pernah rasa nikmat aku atas mereka. Siapa depa ni yang pernah rasa nikmat Allah Ta'ala alaihim atas mereka ni? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ibnu Katsir kata depa ni sahabat Nabi.
yang pernah rasa nikmat Allah Ta'ala. Allah kata, minta dekat aku jalan lurus. Jalan yang lurus tu ada kat sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita minta kat Allah, Allah tunjuk kita, dan Allah mau kita semua ni ikut cara faham agama ni, cara faham sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Very clear. Apa lagi kita mau, nampak tak? Kita minta daripada ni orang yang pernah rasa nikmat. Yang maksud nikmat Allah Ta'ala ni, Ibnu Katsir terjemah, yang kata nikmat tu hidayah. Kita dah minta ke Allah jalan lurus, jalan lurus. Jalan lurus ni jalan hidayah. Tuhan, bertemulah jalan hidayahmu ya Allah. Tuhan tunjukkan satu jalan hidayah ya Allah. Hidayah. Hidayah ni pula Ibnu Katsir kata, yang maksud hidayah yang pertama, ilmu yang manfaat. Nak tahu kata kita dapat hidayah atau tidak, kita tengok amalan kita. Amalan jenis merepek ni semua, kita tahu kata kita golongan orang yang belum dapat hidayah Allah. Kita dah merepek. Kita kata apa? Hadirin hadirat, Imam Ghazali ni kalau dia mengajak saja, tengok kelebihan Allah bagi kat dia. Allahu Akbar. Dia boleh mengajak dekat Pulau Pinang ni, kita tengok kuliah subuh. Kuliah subuh. Nanti siap dia duduk ada kat mana ke London, kuliah zuhur. Saat ni dia pergi mana ke pula, dia pergi mana ke pula. Saat ni kuliah asar. Awak dapat gila macam tu. Otak manusia hari ni orang belajar tak? Dia belajar, dia kata, aku tak boleh masuk kepala otak aku. Kalaulah dia kata kuliah subuh sini, kuliah zuhur dekat Kuala Lumpur, bolehlah kita terima. Ada tak? Bolehlah kita terima. Ni duk abang kata tu sampai ke London lah. Dia buat subuh tang sini, duk sat dia buat tang sana pula. Lepas tu dia pergi terima. Lepas kata dia pakai apa? Ini kuasa terbang yang dia ada. Allahu Akbar. Macam tu, kalau apa nama Imam Ghazali boleh pakai kuasa terbang dan pergi mengajar, lebih baik Allah bagi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Tak payah nak sembunyi celah-celah apa nama gua ke apa, dia terbang daripada Mekah ke Madinah sampai tak kena seksa apa pun. Betul tak? Hari ni orang mengaji tau. Kita duk kata, ya Allah, cuba tengok orang-orang wali Allah Ta'ala ni. Mereka kalau semayang malam sampai 300, 400, 500 rakaat. Kadang-kadang satu rakaat orang tu berdiri 5 minit, kata 2 rakaat 5 minit. Cuba kita hitungkan ratusan rakaat dia. Kadang-kadang dia semayang ni lebih pada 26 jam. Sedangkan satu hari ada 24 jam. Hang gila kan? Faham tak ni? Pasal tu hampa bila mai kuliah-kuliah macam ni, minta Allah sentuhkan hati satu ilmu yang manfaat. Bila kita angkat tangan mengadu ke Allah, Tuhan tolong tunjukkan jalan lurus. Jalan yang lurus itu Allah kata ada pada sahabatku. Yang pertamanya, ambil ilmu yang manfaat. Yang keduanya, beramal dengan amalan soleh. Itulah orang dapat hidayah. Nampak tak? Itu orang dapat hidayah. Kalau orang tu kita tengok amalan dia merapu, duk pergi kat kubur ni setiap hari Isnin, mak cik rindulah kat mak pergi cerita kat Tuhan, mak dah dekat dengan Tuhan dah, mak pergi cerita lah kat Tuhan, cik masalah lah mak dengan lelaki cik ni, nak mengadu kat mak tak boleh. Nampak dia pergi kat mak kubur dia, macam-macam raplah ada tak. Nampak masa dia kata masa hidup dia sembang dengan mak dia, lah ni mak dia mati. Kita nak dengarkan kuliah kata apa, pilah hari Senin berjumpa dengan mak, roh tu nanti balik kepala otak, roh balik apa dah. Ni semua merepek macam ni semua ilmu yang tak manfaat. Pasal kita duk minta dekat Allah jalan lurus, bagi betul lah. Macam kita duk tengok apa nama di Kampung Dodoi kan, sebelah Kampung Dodoi tu ada kubur kan, buat berialuinya kubur kan, dia berhenti mai. Hampa tahu apa? Hampa ada di Pulau Pinang macam-macam gila duk ada. Hampa ada, betul kan? Macam-macam gila duk ada. Kadang-kadang orang lapang sangat-sangat, orang nanti pergi letak apa nama tosai ke apa ke bungkus dekat masjid tu, depan dengan masjid, apa nama kedai Capital Clean kan, ada satu kedai Capital Clean yang depan tu ada apa nama mak kepada benda-benda tak elok macam tu semua. Sepatutnya kita bila mana kita benarkan dia, kita bukakan dia, kita membenarkan orang buat dosa. Nampak tak? Minta dekat Allah. Allah kata, fa idza sa'alaka anni fa inni qarib.
Bila angkat tangan minta dekat aku dekat dengan hang. Awak nak minta sesuatu hajat, hang kena pi sampai dulu. Kalau dulu ustaz pun buat juga. Mak ustaz kata, ni hampir ambil ayat apa nama Masjid Makbul dulu, ingat tak? Ustaz pun buat kat dulu, nampak tak? Mak ustaz apa sikit niat malam Jumaat dia tiba ambil aku ayat kolah tu. Ambil air kolah tu bubuh bawa balik minumlah berkat. Pasal orang dulu punya fahaman pada masjid tu katanya bom nak main kena zaman-zaman apa ke tak kena berkat. Malaikat ramai duduk di situ. Duduk mengaji tu pada ustaz pun duduk mengaji bila mak saman kati mai kalau dia kata mak saman kati ti mai anak murid dia kata apa ambil ayat ni berbubuh kat muka hang baru nampak Tuhan nampak Tuhan. Oh. Pada punya merapu bukan orang pelapinan tak tahu bab ni. Ini semua kesan daripada nama orang tak dapat hidayah. Bila kita minta ke Allah jalan yang lurus ni, dapat jalan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kita yang pertama sekali ilmu yang manfaat, ilmu yang betul. Yang kedua beramal dengan amalan soleh. Kadang-kadang kita dapat ilmu yang betul, dapat ilmu semua masya-Allah ilmu betul, tapi kita tak hidupkan ilmu tu dalam amalan yang soleh, pun kita kategori orang yang tak dapat hidayah. Sebagai contoh Abdullah bin Ubay As-Sahlul Al-Bahlul Al-Quraja. Dia orang alim, dia duduk mengaji dengan Nabi, ilmu yang betul, tapi dia tak beramal dengan semua amalan yang Rasulullah buat, maka dia dikategorikan munafik. Kita bimbang kita yang duk main kuliah ni, ya Allah bagi peluang turun masjid, turun masjid pula, turun daripada flat kita, main daripada rumah kita main datang sini. Allah duk bagi ilmu yang bagus-bagus kat kita. Namun ilmu tu sikit pun tak berubah nasib kita, nasib isteri kita pun duk tergedik-gedik satu macam. Kita duk tengok isteri kita nanti ambil pokok apa nama? Pokok bunga buruk, saat ni dia tarik kot sini, baguslah. Contoh bukan nak kata, ada faham? Isteri kita, dia tudung pakai elok dah. Dia pakai elok dah. Lalu ni fashion kan? Apa ke pula? Dia tarik kot sini, kat ni dia bubuh tang sini, dia pusing kot sini. Ni pun kacau aku. Dia pusing di sini, saat ni dia bubuh tang sini. Yang ni dia ambil tang sini, dia masuk celah ni, dia pusing tang sini. Jambul duk keluar dah. Ada faham tu? Nampak tak? Jadi kita yang main kuliah, kan? Kita yang main kuliah ni kadang-kadang duk main kuliah berapa kali turun daripada flat. Kita duk tengok isteri kita mempunyai aurat yang tidak kesempurna. Nampak tak? Kita kena kesian kat diri kita, dia isteri kita. Nampak tak? Dia isteri kita, dia boleh turun kadang-kadang parti tapawai tergedik-gedik, terketak-ketak, tergedik-gedik. Kan tiba-tiba dia orang sini dia buat parti tapawai, nanti siap dia buat bihun ke apa ke, betul tak? Ada orang kita belah sini. Nampak tak saat ni dia bagi apa belah cuti ke apakah, dia bagi seorang satu kuala, hampir gubah aku gubah. Umur kita macam ni semua tak ada masa parti tapawai, betul tak? Masa yang duk ada Tuhan bagi ni, pilah cari ilmu, betul diri. Kita takut esok ni kita mati, segala ilmu yang kita ada tak jadi kawan kita untuk alam kubur kita. Susah saat mati kita. Pasal tu kita bimbang bila kita Allah bagi peluang kat kita duk main kuliah-kuliah mengaji ni, kita nak tengok perubahan dekat diri kita pun dah. Nak tengok kat isteri pun dah. Nak tengok kat anak-anak pun kita tengok terketak-ketak, tergedik-gedik anak kita. Kadang-kadang kita yang duk main semayang ni kadang dengan serban, dengan janggut. Anak kita ya Allah keluar daripada rumah punya ketat nak mampus. Dia pakai seluar je, pungkong nampak, semua nampak, betul tak? Orang Filipina dia cakap direct, dia tak ada selindung. Ada faham tu? Orang sana kata ponggong bila tak apa, pungkong. Enggak. Nampak tak? Nampak tak? Bila anak kita, ya Allah, anak kita keluar daripada rumah, depan mata kita. Kita orang jenis semayang, pi haji, buat bayar zakat. Dalam masa yang sama, kita tengok semua benda mungkar tu, kita tak mampu tegur, tak ada apa langsung kesan. Itu menunjukkan ilmu dia tak manfaat untuk diri dia. Faham ke? Hampa jangan jadi macam tu. Sayang kat diri kita. Duk main dengar kuliah ni tak ada apa. Nanti saat bini tanya apa mamak? Saya kata tak tahu, dia main-main sembang. Dia kata orang KL kata punggung, ini kata punggung, habis mental. Allahu Akbar kabira. Pasal tu bila kita duduk di kuliah ni, kita doa tu lah. Nampak tak?
Kita minta ke Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, Tuhan kami tolong tunjukkan satu jalan lurus kat kami, perbetullah hidup kami ya Allah. Kita angkat tangan, kita main kuliah angkat tangan, kita cerita ke Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala paling suka sekali orang yang main kuliah ibadat. Kalau nak bersembah orang belah Pinang, memang satu hadis susah nak baca. Ini kelebihan orang belah Pinang. Pasal jenis kedai-kedai mamak dia buka 24 jam. Betul tak? Dia tak puas. Dia tak puas. Ustaz baru balik. Baru pagi tadi dalam pukul 4 kot sampai daripada di apa nama Terengganu. Pusing punya jojo lah ceramah. Saat ni Kedungun, saat ni Kedanu, mampu aku nampak dah. Satu tempat nak pergi 2 jam letih amat-amat. Sampai ni lari mereka ambak. Pergi kat sana, kat Kuala Terengganu, nak cari satu kedai mamak tak ada. Alamak. Nampak dah. Duk makan benda lipat bagus lah. Tapi kadang-kadang dah lama sikit tu, ada faham nak carilah jenis. Tak mana, tak ada. Dia kata, alamak. Nampak dah? Tak ada kedai mamak. Ada faham ke? Apa-apa pun aku tak tahu, angguk sudahlah. Kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tajuk dia kata apa? Ustaz baca tajuk Fahmi Zamzam ni bagus. Ustaz suka dia manusia yang himpun hadis. Dia himpun hadis, dia mempunyai sikap kewarakan dia. Ustaz tahu dia. Bagus masya-Allah. Dia takkan himpun hadis-hadis yang teruk, yang bukan hadis dia takkan himpun. Lemah sikit pun dia kutip untuk kita ambil fadail amal. Bagus. Nampak tak? Saya ambil buku dia sikit ni, okey. Kita ambil orang baik-baik ini, orang yang ada barakah dalam ilmu dia. Dalam tajuk ni dia tulis apa? Menuntut ilmu itu berarti melalui jalan ke syurga. Bila kita main nak menuntut ilmu, dia kata, Tuan kitab kata, bila kita nak main menuntut ilmu tu, dia turun tadi, tok-tak dengan sakit lenguh satu macam. Semua perjalanan kita ni, daripada kita mandi, kita kata apa? Anti saklah, mamak tu nak main lama dia main. Dulu dia pernah main masa rumah, apa nama? Masa surau ni kayu. Ustaz pernah main tempat apa ni? Dulu ingat tak? Masa kayu di atas tu aku pernah main. Sebelum apa masa Ustaz balik Pakistan dulu, Ustaz mengajar kat sini. Ustaz baik dengan Ustaz apa nama? Saharudin apa? Dia ambil Ustaz daripada sini, dia ambil Ustaz pergi ke masjid. Sampai dia suruh Ustaz berkhutbah kat sana. Sebab dah, saya ingat lagi Allah. Dia kata dia pun dah ada lagi ke? Dah meninggal kan? Dia jual apa nama, buat kekar kambing apa betul? Kan meninggal kan? Mudah-mudahan Allah letakkan roh di tempat orang-orang yang soleh. Amin. Tajuk ni dia kata apa? Bila kita menuntut ilmu, kita menuntut ilmu, seolah-olah kita menuju jalan menuju syurga Allah Ta'ala. Hamba kena cita-cita besar. Bila keluar daripada rumah, ya Allah, esok aku mati, Allah mudahkan aku masuk syurga dia. Nampak tak? Hadis ni sahabat Nabi nama Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni kita tahulah kawan baik dia Abdullah bin Rawaha. Kadang-kadang cerita sahabat ni kita kena tahulah sikit, oi, baru kita seronok. Nampak tak? Depa ni arijalu haulan Nabi. Sahabat-sahabat yang duduk di keliling Nabi. Depa tengok Nabi, depa ni semua jahil dulu. Bila depa tengok Nabi saja, depa seronok dengan Nabi, depa tak pandang belakang dah. Depa tak mau dah buat kerja gila-gila. Jadi kita pun macam tu lah. Dulu kuliah pun kita tak main, apa pun tak ada. Bila alang-alang Allah buat main tang sini, ubahlah diri kita, oi. Ubahlah diri kita, nampak tak? Abu Darda radhiyallahu anhu ni, dia sahabat baik dengan Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha dengan Abu Darda, dua-dua ni sama geng. Sama jahil mereka. Seronok meloncat sama-sama. Tapi di antara dua-dua ni, Abdullah bin Rawaha kena Islam mula.
Bila Abdullah bin Rawaha kenal agama, dia tengok Abu Darda, dia rasa tak seronok. Dia kata, ya Allah, aku dengan dia sama dulu. Hari ini Allah dah tunjuk kat aku hidayah, tapi kat dia tak dapat. Ya Allah, siang malam, pagi petang, Abdullah bin Rawaha fikir macam mana nak bagi kawan aku ni kenal agama. Faham kau? Cerita ni bukan setakat ni. Kita kena kadang-kadang kita sendiri pun kita boleh faham agama, tapi suami tak boleh faham. Nampak tak? Suami tak boleh faham. Kita duk main kuliah sorang-sorang, orang tanya mana lelaki macam-macam alasan kita buat. Ada kerja sampai kita tak tahu buat alasan dah. Semua orang pun ada kerja boleh main, pasal apa lelaki tak boleh main? Tambah-tambah lelaki duk dekat kat situ tak boleh main. Nampak tak? Nampak tak? Kadang-kadang kita kahwin sama-sama, masa kahwin sama-sama jahil dulu. Nampak tak? Sama-sama duduk atas pelamin. Selamat pengantin baru. Kan dulu-dulu. Kan bila kita kan orang Pulau Pinang bila nak masuk selawat kan, Allahumma salli ala Muhammad. Aku pernah selawat kat dulu. Nampak tak? Bila pengantin nak masukkan selawat kan, nak kompang kan, sila-sila pengantin baru, ding 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 ding, kan masa nak masuk. Nampak tak? Zaman dua-dua jahil belakang. Tiba-tiba bila ada anak yang tu yang ni, sekerak dah jalan ni, kita kenal agama dulu yang laki kita tak kenal. Betul tak? Kadang-kadang dua-dua Allah bagi. Bersyukur hampa bila boleh buka puasa sama-sama, dua-dua berubah, dua-dua boleh main kuliah, mau sujud syukur dekat Allah. Bila kita tengok ada orang lain Allah tak bagi habuan tu dekat dia. Betul tak? Dekat kita Allah boleh bagi, syukurlah. Balik mau dekat bini kita, I love you so much. Alhamdulillah lah, kita dua-dua jahil, akhirnya Allah bertemukan kita, ya Allah, dengan hidayah Tuhan. Syukur tak macam tu? Setengah orang, ya Allah, dini kiri, dini kanan. Betul tak? Sakit kepala kita bila seorang boleh kenal agama, seorang tak kenal. Sakit tak? Sakit. Nak tidur dengan dia pun tak mau. Kita meluat. Perasaan cinta kita pelan luntur. Nampak tak? Meluat dengan dia. Untur ni semayang tak mau, pong tak mau. Kita duduk beletak duduk belakang dia. Bila masuk maghrib, ada saja alasan. Asal dia masuk mandi lambat. Dia mandi pagi lambat. Jom nak pergi masjid. Allah tak boleh, dah buka 7.30, dia buat alasan. Dia keluar pada pancok 7.30 tengok. Dia buat alasan ni nak pakai Allah, orang dah habis. Assalamualaikum. Allah, kita jenuhnya ustaz. Oh, jenuh nampak. Kita kena sabar. Pasal tu ya Allah, Abu Darda ni, hamba kalau dengar cerita sahabat Nabi seronok, tapi cerita-cerita yang betul lah. Tak mau cerita merepek. Abu Darda ni dia lambat masuk Islam. Yang masuk Islam Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ni fikir tentang dia banyak lah, ya Allah. Fikir mohon dekat Allah Tuhan, tanya kat Tuhan, kalau hang boleh bagi kat aku hidayah dalam keadaan aku jahil, sama-sama aku dengan dia sembah tokong. Sama daripada dia orang. Depa ni fashion tokong, ada faham? Sama-sama macam sudah menyanyi kat apa kan, bila letak tokong tu, jaya-jaya mani lesu bini mangga lebu kan, sama-sama duk letak tokong kan. Abang belah Pinang Tai Pusam ni dekat dengan abang pada dan sama-sama ni cerita depa. Nampak tak? Abdullah bin Rawaha pun semayang macam tu, Abu Darda pun macam tu. Tapi sampai Abdullah bin Rawaha ni tanya kat Tuhan, kalau hang boleh usik hati aku ni, hang boleh kenalkan aku itu salah, yang aku nak sembah tu patung batu, tolonglah hang sentuhkan hati kawan aku ni Abu Darda. Tengok, maka kita pun kena ada macam tu lah. Woi, nampak tak? Kita bila mana Allah boleh bagi ubah diri kita, angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhan, kami ni empat beradik. Aku seorang sajalah yang okey sikit aku tengok. Mereka kakak kita semua satu macam. Umur dah 72. Nampak tak? Cara dia dressing kita tengok seriah. Nampak tak? Dia nanti pakai selop macam rimau, baju macam apa, kan naga apa dia main. Satu macam ni. Kita tengok pun takut, kita kata ya Allah, nak tegur dekat kakak ni kita takut. Nampak tak? 72 tahun kakak kita. Satu macamnya rimau kan lah ni, mau duk pakai baju rimau macam punya ketat nak mampu.
Lepas tu baju pula yang dia pakai t-shirt ni pula atas pada pusat. Allahu Akbar. Oh nak tengok pungkuk dia, Allahu Akbar. Nampak tak? Punya ketat. Kita adik walaupun kita perempuan, tengok dia pun lemah perut. Kita adik, duk tengok kakak kita, kita tengok lemah perut. Kita kata, ya Allah, macam mana nak tegur dia ni? Duk fikir cara macam mana nak tegur. Nampak tak? Kita kena fikir, oi. Walaupun kita ada 4 beradik, 3-3 tak menjadi. Mata abang kita pula Allah bagi kaya raya segi hartanya, Allahu Akbar. Tapi Allah tak bagi agama. Allah bagi jawatan, Allah bagi nak mes, Allah bagi nak tu, Allah bagi nak terbang sana, semua ada. Kita tengok keselesaan dunia dia ada, tapi tentang akhirat kita tak nampak. Kita pergi rumah dia, kita tengok laki bini nak sembahyang susah. Kita adik, kita duk tengok abang kita, kita kata ya Allah. Tengok-tengok anak-anak buah kita, anak belakang kita, semua terketak-ketak macam putih. Hello mami. Kita puasa nak mampu, ya Allah Tuhan. Nampak tak? Nampak? Satu macam main pula satu lagi, satu macamnya ranggi tergedi-gedi nampak. Semua tu adik kita, kakak kita, abang kita. Kita nak buat apa? Kita doa. Tuhan, ya Allah ya Tuhan, kesianlah mak aku. Mak kita dah mati, duk tengok perbuatan anak-anak. Satu saham anak-anak jadi macam ni, saham untuk untuk mak dia ada tak? Anak yang tak baik ni, dia tak boleh bantu mak bapak dia lepas mati. Faham tak oi? Hampa kena fikir oi, bila hampa duduk tang sini, cuba hampa fikir kan, lah ni macam tua-tua macam ni duduk turun tangga ni pun kita tengok, kita ada 4-5 orang anak. Tanya kat diri kita, kalau kita mati malam ni, ada tak anak-anak kita yang boleh mandikan kita? Kita masa kecil mandikan dia yang tu, yang ni dia. Kita tanya esok, apa-apa jadi kat diri kita malam ni, kita ada 4-5 orang anak tau. Semua muslimat tahu dia ni ada 4-5 orang anak. Tiba-tiba mati kita, ya Allah, muslimat yang mat, dia ada 6 orang anak. Masa mandi, seorang pergi mandi. Kan mulut jenis muslimat kalau pergi tengok mayat boleh tahan mulut macam temperature badan. Dia ada 6 orang anak. Seorang pun tak pergi mandi, aku tengok. Semua pakat duduk di luar. Seorang ambil jak letak, seorang ambil apa ke letak, duk himpun duit mak depan mati. Nampak tak kan? Nampak kan? Nampak tak? Pasal kita duk minta dekat Allah kan, Nabi kata bila kita baca tahiyat akhir, innaka hamidul majid, Nabi suruh kita baca doa. Lepas saja habis bagi sebelum bagi salam, innaka hamidul majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjali. Tuhan, jauhkan aku daripada azab jahannam, azab kubur, jangan kena fitnah masa aku hidup, fitnah mati, fitnah dajjal. Ni kita minta. Pasal tu kita minta selalu. Tiba-tiba bila kita meninggal, ya Allah Tuhan, berlaku fitnah dekat diri kita. Nak tahu kata jenazah kita cantik tak cantik bila orang memfitnahkan saat kita mati. Mati ya Allah, tak ada satu anak pun yang memandikan mak dia. Mandi pun tak, kapan pun tak, semayang pun tak. Nak masuk dalam lahat, pegang kaki mak bapak tu, kata bismillah wa ala millati rasulillah. Dengan nama Allah, mak bapak aku ni mati atas agama Muhammad. Nampak tak? Bila berlaku, kita kena terbayang. Pasal tu lah ni bila sembang berimpun anak-anak, esok nak apa-apa jadi kat mak, hampalah mandi. Tak mandi pun mainlah, sentuhlah jasad mak. Bima is-salji wal bardi wa naqi minal qataya. Panggillah siapa pun bagi mandi kita, tak sama anak tu sendiri bagi mandi tak. Mak tu punya puas, rasa seronok. Yang ni lah kita mau. Hasil kita didik anak kita, hasil duk hantar sekolah yang tu yang ni, kita nak balasan kita dapat masa saat akhir esok ni. Faham tak oi? Maka bila kita boleh dapat benda tu, kita boleh main masjid, kita boleh dapat ni, kita tengok anak kita tak boleh, angkat tangan mengadu ke Allah, cerita ke Allah. Nampak tak? Kita cerita ke Allah. Memang terlalu sangat kita duk beletiak ke anak ni, takut miss bulan ni mampu kita. Ingat, dah anak dah besar-besar, nampak tak? Nanti anak-anak kita jawab, mak nak pergi masjid, pergi mak jangan halang cik nak pergi, cik pergi. Nampak tak? Mak dah tua, dah tak apalah. Nampak, cik ada peluang lagi, jangan dia cakap. Cik ada peluang, mak ada tua, mak nak pergi, nampak tak? Pasal cik duk kerja, cik bagikan duit kat mak boleh pergi masjid. Mak kena faham tu. Oh, kita pun sengak. Ya Allah, dia kata kat aku macam tu nah.
Kita pun sedih sentak, nampak tak? Kita ambil duit yang dia duduk bagi setiap bulan tu, sikit daripada duit dia kita ambil. Ya Allah, ni duit anak aku, ya Allah, ni duit anak aku, ya Allah. Kita penema, kita derma niat atas nama anak kita. Ni lah nama anak aku, ya Allah, nama dia Ramlah, ya Allah, Ramlah. Nama aku Ramlah. Saat ni nak bubuk Siti Kasim, takut warna berubah pun kepala. Nampak tu teruk sangat, nampak. Jadi kita ambil tu, kita bubuk, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ubahlah ya Allah. Bagilah, bukalah pintu, kan orang Filipino, bukalah pintu hati dia, bagi kat dia ada iman. Mau ustaz kalau marah kami, mintalah hampa ni mau ada iman, hampa ni. Nampak tak? Bukan dia mau ada iman, nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah, bila kita tabung kita niat, Tuhan, mintalah bukalah pintu hati anak-anak aku ni. Mintalah kat mereka apa hajat aku, mintalah mereka faham ya Allah. Aku tak mau nak beletak sangat. Bila beletak sangat-sangat, dia faham tutup pintu ya Allah. Bapak tu pula kata, kalau anak main-main tak mau main, sudah. Yang kita ni mau anak, sudahlah bang. Janganlah bergaduh. Kita sakit demam, kita perlu mereka. Kita beralah lah. Kadang-kadang punca mereka jadi macam tu, salah kita pun ada bang. Salah kita pun ada. Pada kecil-kecil kita tak didik dia pengagama. Dan membesar macam ni, kita nak sentuh dia berat lah bang. Kita kena terima lah, nak buat macam mana. Tu anak kita. Anak kita nampak ada anak kita menilau tengah malam di bawah, anak kita jadi doktor sendiri. Doktor, dok jolok maju. Anak kita doktor. Mau tak mau apa sekalipun kita mengaku dah tetap anak kita. Nampak tak? Oleh sebab tu kita tengok Abu Darda ni, bila dia lambat masuk Islam, Abdullah bin Rawahah tanya dekat Allah, minta dekat Allah. Kita pun macam tu lemah. Nampak, terutamanya siapa dia? Yang kita rapat dengan apa? Dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita sendiri. Tak sudut pijau. Pasal Quran duk ajak kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, bila kita meduk di sini, cek dulu diri kita dulu, keluarga kita dulu, anak pinak kita yang terdekat dulu, jauh daripada api neraka Allah Ta'ala. Setiap kita yang turun pantang sini, Tuhan selamatkan aku, keluarga aku daripada api neraka Allah Ta'ala. Mau ada macam tu lah, woi. Kita tak mau dia turun mai, tak ada apa. Hang buat mai apa nama agak-agak, aku buat mai karipap, aku main bihut, mai kita sembah sama-sama. Sedaplah karipap ni, bini aku nampak dia masin. Bini kata, aku rasa dia ni masak dia pakai perencah, bukan dah dia. Badak. Ada faham tu. Habis takat tu je lah. Oleh sebab tu matlamat kita besar. Faham tak Datin? Hampa kena sabar lah, hampa kena sabar. Oleh sebab tu Abu Darda radhiyallahu anhu ni lambat. Maka Abdullah bin Rawahah buat apa? Dia satu hari, ya Allah, minta dengan Allah, dia terus pergi rumah Abu Darda. Masa dia pergi rumah Abu Darda tu, dia tahu Abu Darda tak ada di rumah. Dia baru nampak Abu Darda pergi semayang. Ding, manggala, dia tahu yang kawan tu memang ada. Elok dia tahu kata kawan tu duk pergi semayang, dia pergi rumah Abu Darda. Sampai dia rumah Abu Darda, dia tanya, Abu Darda mana? Dia tahu kawan tu keluar. Tanya dekat isteri dia. Isteri dia kata dia keluar ada kerja. Tak apalah. Elok dia tengok isteri dia ni, anak dia duk panggil sibuk macam mana, dia pergi terus kat anak dia. Isteri ni duk melayan anak. Bila melayan anak, Abdullah bin Rawah ambil kesempatan masuk dalam rumah tempat yang bilik duk semayang tu. Yang bilik Abu Darda duk semayang kan, duk bubuh segala apa, gambar bola bunga, ada faham tu? Dia duk bubuh semua tu, dia masuk bilik kawan tu. Kawan tu pula duk ambil kapak duk pembetul Tuhan dia. Dia suka dia mimpi Tuhan dia misal, buat misal. Saat ni mimpi Tuhan dia ada banyak tangan, buat tangan, nampak tak? Dia buatlah. Dia mimpi. Yang kata Abu Darda ni, Tuhan tu mai kat aku bagi tahan, ni tangan rezeki. Ni tangan tolak rezeki, nampak tak? Dia pun buat semua buat. Nampak tak? Yang Abu Darda ni dia ada kapak dalam bilik dia dengan dia susun Tuhan dia. Abdullah bin Rawah apa dia buat? Dia masuk dia ambil kapak, dia hancur kotak-kotak tu semua. Dia hancur, elok dah hancur semua, dia lari keluar. Abdullah bin Rawah lari keluar. Tak berapa lama kemudian, isteri Abu Darda ni dengar dia bunyi satu macam jatuh, pergi masuk bilik, masuk menangis.
Apa dah jadi? Apa dia masuk-masuk dia menangis. Pasal apa? Tuhan semua Tuhan ambillah Tuhan bagi rezeki aku tu. Tak ada lah rezeki aku, ya Allah. Ni rezeki bihun, ni rezeki apakah apa, tak ada. Semua tak ada. Habis semua, ya Allah. Nampak tak? Dia punya sedih isteri dia. Dia bukan sedih apa kalau ikut riwayat, dia sedih takut kepada Abu Darda. Abu Darda kata, hang jaga Tuhan elok-elok. Dialah dia tentu hidup kita, dia nak bagi elok rumah tangga kita, dialah. Hang jaga dia, nampak tak? Akhirnya ya Allah bila jadi pecah macam ni, dia takutlah dekat suami dia Abu Darda ni. Yang isteri duduk depan rumah, duduk menangis. Duduk menangis, duduk melupuk macam tai pusat. Ayo. Orang belah Pinang senang faham kan? Ayo, karapulis semua keluar lah. Akhirnya ya Allah ya Tuhan, bila suami dia balik, suami dia tengok apa dah jadi ni, apa dah jadi semua ni, maka dia bagi tapi tengok dalam bilik tu, ya Allah, dia tengok dia marah. Abu Darda kata, siapa buat ni? Nampak tak? Dia pun tahu, isteri dia tahu siapa lagi yang main tadi. Nampak tak? Siapa lagi yang main tadi? Dia marah kata Abu Darda ni punya marah. Dalam duk marah tu dia kata kat Tuhan dia, kalau hang Tuhan, pasal apa hang tak lawan? Orang nak pukul hang pasal apa hang tak tahankan diri hang? Hang pasal apa? Dia duk sembang ke Tuhan, Tuhan nak dia pukul lagi, nampak tak? Yang kata Abu Darda ni tanya kata, pikir dia kata, lah ni juga aku nak pergi ke Abdullah bin Rawah. Dalam perjalanan dia nak pergi, proses nak pergi, dia terlintas. Kalau dia Tuhan, dia sudah tentu dia bela diri dia. Dia punya fikir. Last sekali dia kata, betul juga nak, ni semua bukan Tuhan aku. Aku diperbodohkan dengan semua benda ni. Tengok Abu Darda ya Allah terus pergi jumpa dengan Abdullah bin Rawah. Bila pergi jumpa dengan Abdullah bin Rawah, terkejut Abdullah bin Rawah. Dia nak pukul ke? Dia something apa ke? Mai dia kata, jomlah kita pergi kat Nabi. Dia lega. Abdullah bin Rawah seronok Tuhan. Rasa-rasanya doa aku yang selama ni aku dah mohon, ni lah kot nak kabul. Apa tak? Persoalannya kadang-kadang kita tanya kat diri kita, anak yang tak dapat hidayah, berapa kali kita doa untuk dia? Kita sebagai mak bapak berapa kali doa? Kalau Nabi, ya Allah, orang yang bela dia tu nama Abu Talib, Nabi punya istighfar bukan kita tak tahu 70 kali, beratus kali, betul tak? Astaghfirullahaladzim. Dia Rasulullah tahu, dia Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Istighfar ni berbuih mulut. Lepas istighfar dia sedosa dengan diri dia, angkat tangan berdoa kat pakcik-pakcik dia. Abu Lahab, Abu Jahal, semua pernah jaga dia. Ya Allah, satu pakcik pun tak dapat hidayah, betul tak? Persoalannya Allah nak tanya kita kadang-kadang orang tu lambat dapat hidayah, berapa kali kita doa kat dia? Kadang-kadang kita tengok kita anak-anak kita yang susah dengan agama ni, berapa kali kita angkat tangan, kita cerita, Tuhan, ni anak aku ya Allah, ketegar nak mampu lah ya Allah. Kita bayangkan rupa dia tu, kita angkat tangan macam Nabi berdiri atas bukit Safa menghadap ke kiblat. Nabi sebut tentang pakcik-pakcik dia yang susah nak. Ya Allah, Nabi berdiri atas bukit Safa. Berapa kali kita pergi haji, kadang-kadang kita buat umrah, kita berdiri di situ, kita doa untuk anak bina kita. Kadang-kadang perbuatan kita tak seberapa, tapi kita mau macam-macam. Nak anak macam ni, nak anak macam tu. Nampak tak? Kita nak anak kita cemerlang gemilang sampai tak terbilang-bilang. Kita suruh anak kita main masjid, kadang kita nak turun pun susah. Nampak tak? Oh, kita kena dulu. Nampak tak? Kita kena dulu. Pasal tu Abdullah bin Rawah ni dengan Abu Darda, dua-dua pikat Nabi. Abdullah bin Rawah tengok Abu Darda isytiharkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Usaha sahabat dia mohon dekat Allah, minta dekat Allah sampai dapat. Tak mustahil kita pun boleh dapat, betul tak? Jam ni boleh sambung lagi? Boleh sambung lagi. Jangan ke mana? Masih lagi rancangan yang sama. Nampak tak sini secara langsung ni TV3, nampak tak? Oh, baru ni dah training dengan RTM dah, okey dah? Okey. Sambung, nampak tak? Barang siapa kutuk padaku, maka berdosalah baginya. Itu hadis tidak ada perawi. An Abi Darda, dia kata radhiyallahu anhu,
Sami'tu, aku dengar daripada mulut Nabi. Nabi kata apa? Man salaka tariq, man salaka, mana-mana orang permudahkan jalan, man salaka, mana-mana orang dia buat jalan, dia mudahkan jalan, tariq, satu jalan, ia telebu bi dia buat satu jalan, dia permudahkan jalan untuk dia pergi menuntut ilmu. Sahalallahu tariq min turuqil jannah. Aku Tuhan, kalau kita permudahkan jalan untuk pergi mengaji kuliah, tak ada siapa paksa. Cukup pukul 6 duk mandi dah. Duk mandi yang tu, yang ni, semua dah kita siap dah dengan bubuh beg raga kan. Hari ni buat main beg raga, besok beg rebing, macam-macam beg nampak tak? Buat main lah, nak main kuliah ni kan. Muslimatnya kuliah macam-macam beg aku jumpa. Bulan ni aku tengok beg rebing. Saat ni beg raga aku macam. Saat ni beg yang kadang-kadang kan nurse duk bawa orang pi siapa mengandung, dia bawa main kuliah. Macam-macam kuliah beg dia. Tapi tak apalah, asalkan dia problema kuliah pun tak apa-apa. Kadang-kadang dia tadi ni nurse ke bidan ke apa cerita nampak tak? Nampak tak? Macam-macam beg lah ni. Dulu orang tak, lah ni punya beg, dulu punya beg dia main balik. Hak jenis siput satu macam duk main pada. Dia main pada. Faham tak? Ni kuliah lah oi. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, Allah kata mana-mana orang pemudah jalan nak menuntut ilmu, aku Tuhan akan permudahkan dia untuk masuklah syurga aku dengan jalan-jalan mana sekali. Min turuqil jannah. Jalan aku banyak, kalau jalan ni susah masuk, aku permudahkan bagi hang. Allahu Akbar. Kalau kita boleh main di sini mudah, senang, sukarela kita main. Tanpa ada sukarela kita main. Tambah-tambah kita duk tengok di atas flat tu, rasa-rasa hari ni ada makan kot. Dia nampak satu macam punya apa kan dia buat, nampak tak? Ada tikar-tikar tu, selalunya kalau dia buat tikar mesti ada makan. Kita pesan ke anak kita, pergi turun. Dia buat kenduri apa, pergi turun. Contoh. Orang Filipina ni tak lari lah, mak jenis macam tu. Betul tak? Jiwa sama, nampak tak? Mak dia pun suruh anak turun. Pesan ke anak tu lah, kalau ada mungkin buat balik mak nak. Oleh sebab tu ya Allah, wa innal malaikata, maka dia kata apa? Wa innal malaikata, sesungguhnya yang kata malaikat tu, la tad'u ajnihataha ridan bima yasna. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridha li talabil ilmi. Bila kita mai di sini, Allah arahkan, Allah kata malaikat yang duduk di aras dia turun. Buka sayap apa? Susah tau malaikat nak buka sayap. Tapi malaikat boleh senang buka sayap bila kita mai daripada rumah kita mai tang sini. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Malaikat start buka sayap dia. Kita mai dengan sayap malaikat, kita balik dengan sayap malaikat ridha. Aku Tuhan, aku redha dia. Aku Tuhan, aku redha dia. Aku Tuhan, aku sayang dekat dia. Aku nak dengar segala doa dia, aku nak kabul. Kita turun daripada tangga kita, tak, ya Allah, bagilah aku sihat ya Allah. Aku untuk mudah aku ibadat. Jauhkanlah daripada penyakit-penyakit Allah. Aku tengok kawan aku kena kanser, Allah, aku takut Allah. Janganlah ya Allah. Kami laki bini, anak ada seorang ya Allah. Janganlah ya Allah uji ya Allah. Takut ya Allah Tuhan. Takut kadang-kadang kita pesan ke anak kita demam, anak duduk dekat dengan kita. Kita bagi anak duduk dekat dengan kita. Kok sakit demam boleh tengok kita. Dia tahu kita demam, mak demam. Kita pun kata, yang mak ni katalah mak demam. Ustaz, 2 minggu dia tahu saya demam, satu Panadol pun dia tak main. Nak tanya ke apa, dia dekat. 2 selang daripada rumah tu je. 2 minggu Ustaz. Kalau macam tu punya demam dia tak main, saya takut Ustaz. Takut apa? Kalau kena penyakit-penyakit teruk-teruk lah, kalau kanser, lumpuh, bolehkah anak ni angkat saya esok ni? Kita nak kena terbayang macam tu tau. Pasal anak-anak kita bukan jenis anak malaikat, faham tak? Semua anak kita kadang-kadang kita Allahu Akbar kabira. Maka kita duk mai kuliah ni pun kita cerita kat Tuhan. Janganlah bagi kena apa-apa ya Allah, aku takut. Tumpang duk sihat macam ni kita cakap boleh lawan. Tambah esok ni kalau aku mak cakap apa? Mak cakap apa? Cakap. Nampak tak? Kita takut lah ni punya anak-anak, nampak tak? Tanpa dah cakap dengan dia, mak cakap. Mak nak cakap apa? Mak apa? Kita duk sakit, anak paksa kita macam tu. Ayat mata kita tertekan. Sakit tertekan dengan kita sedih tengok anak. Boleh buat aku macam ni nak.
Aku tak sangka sungguh nampak kita pegang anak kita ketat. Faham tak? Bukan senang bila kita duduk semayang mengaji nanti. Kita minta dekat Allah biar kita akhir hidup kita, sampai ke akhir hidup kita boleh turun semayang mengaji. Sakit demam, alhamdulillah. Tapi kalau Allah nak bagi sakit yang besar sekalipun, biarlah kita kuat iman. Kadang-kadang pening kepala pun, sakit gigi pun, zuhur tertinggal. Ada sakit gigi kan, sakit gigi jangan main. Kalau kita sakit lepas maghrib, kita tengok lepas maghrib makan apa ke, makan tulak terlekat sakit. Allah, ya Allah, kita awallah doktor tak buka perut dengan doktor cepat. Kita salah, dia tunggu klinik nak buka. Padahal kita dah tunggu 24 jam dah, kita tak ada besok pagi mai. Dia melupa. Dia tunggu pukul 10 daripada malam sampai ke esok hari tak boleh tidur, betul tak? Saat ni ambil apa minyak angin, apa buat lebih kurang, apa kapan sumbat masuk, lega sikit, oh dia main balik. Saat ni pula painkiller macam makan. Allahu Akbar kabirah. Faham tak? Itu baru sakit sikit. Kalau Allah uji kita, ya Allah, nampak tak dengan satu macam ni duk kerekot tangan duk ni. Kita kadang-kadang pernah duk main kuliah masjid. Kita suka dalam masjid, tiba-tiba kena penyakit tu, minta tolong ke anak Ustaz. Pergi hantar Ustaz kat mak. Hantar mak nak dengar kuliah seminggu, mak tak dengar. Mak sakit macam ni, Tuhan suruh duduk di rumah lah mak. Mak rindulah saya nak pergi dengan pada. Pasal kita dah pernah ulang masjid. Ada setengah orang bila ada ulang ke masjid surau ni, memang jiwa dia sikit macam tu. Jiwa dia suka, bila dia tak main dia sedih, nampak tak? Tapi tengok kita jatuh sakit, minta tolong anak tak boleh bantu, tak sedih dah? Sedih. Kita jangan bagi akhir hidup kita hancur segala harapan kita. Pasal tu kita kena hidup selalu bergantung dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan terlalu sangat mengharap pada manusia. Kadang-kadang kita terlalu harap ke anak, sebaliknya jadi. Jangan. Bergantung hidup dengan Allah, Allah hantar. Kadang-kadang kita sakit, anak tak main, orang main. Beda main. Beda kata, nak, hang sakit apa nak? Aku dah 2 minggu dah. Anak hang tak main, tak apalah, aku ada. Jangan takut. Hang doa ke anak-anak hang selamat sudah. Aku lagi mana aku ada, aku tolong hang. Tengah hari ni aku masak main. Kita terkejut orang nak tolong kita pasal apa? Pasal hubungan kita. Kita hubungan dengan Tuhan cantik, Allah urus hidup kita. Ingat macam tu sudah. Semayang mengaji, kita elok, kita jaga hubungan dengan Tuhan, Tuhan jaga kita. Tuhan jaga kita. Duk jaga, jangan takut. Jiran nanti mai tolong. Nampak tak? Jiran jangan tolong. Kita doakan anak, orang tanya, tak apalah, depa sibuk. Depa sibuk macam kita sangka baik, sudah. Tak mau nak sumpah mulut. Hari ni aku sakit, dia buat macam tu. Esok ni kalau dia sakit, double Allah bagi kat dia. Nampak tu kan? Tak maulah macam tu, nampak tak? Kadang-kadang mulut mak bapak dia terlepas. Aku duk sakit, aku beranak dia ni, masa aku dalam semua anak dari dia lah yang paling susah sekali. Aku beranak dia 2 bulan aku duduk di hospital pasal dia. Punya susah nak beranak dia, macam ni dia boleh buat kat aku. Kita tak boleh ungkit bangkit tentang anak yang Tuhan bagi. Tak boleh. Nampak tak? Kita tugas jaga dia je. Kita tak boleh minta habuan. Amboi kerja punya besar, Ustaz takkan tak boleh bagi sikit. Tak boleh minta, dia nak bagi-bagi. Nampak tak? Kita pergi pula rumah anak kita, tengok-tengok menantu kita pakai amboi. Ustaz, bangga Ustaz. Baru kahwin 2 bulan. Kita bela dia 22 tahun. Satu bangga tak bagi kita. Tak boleh lah macam tu. Yang paling penting sekali, nak pakai bangga apa? Nak mati dah. Nampak tak? Sudahlah, nampak tak? Pasal tu kalau hidup kita, ya Allah, hidup kita bergantung, hidup dengan Allah Ta'ala ni, hidup kita lain, oi. Hidup kita ni lain, jiwa kita lain. Sangka baiknya Tuhan ni bagi cantik, nampak tak? Pasal tu, ya Allah Tuhan, siapa-siapa yang main kuliah ni, Abu Darda kata apa? Malaikat bawa kita mai, masa kita balik, malaikat hantar kita balik. Sepanjang malaikat hantar kita dengan buat balik, Allah tanya kat malaikat, aku redha dengan dia. Apa dia doa, apa dia berhajat, aku nak kabul. Doalah. Sampai macam tu Allah kata kat kita. Faham tak ni? Ya Allah, mari tengok lagi. Jangan tengok jam. Barang siapa tengok jam maka berdosa. Lagi lama hampa duduk dalam kuliah, lagi lama hampa lapar, hampa mampu habiskan nasi tu. Nasi punya sedap. Ada faham? Kan? Ya Allah Tuhan. Dia kata apa kat sini? Wa innal alim la yastaghfiru lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Sikit dia nak pergi perhabis.
Wa innal alim, sesungguhnya orang alim, orang yang ada ilmu, orang yang beramal dengan ilmu dia, la yastaghfiru, wallahi la yastaghfiru lahu ma fi 7 petala langit dengan bumi, duk kata kat dia, ampun dosa dia ya Allah, ampun dosa dia Allah, dia orang baik ya Allah, dia pernah mengaji ya Allah. Wakil kita 7 petala langit dan bumi cerita ke Allah. La yastaghfiru lahu ma fi samawati wa ma fil ard. 7 petala langit dan bumi cerita ke Allah. Tuhan, jangan azabkan Tuhan, ampun dosa dia, jangan azab dia. Satu hampa kena gila dengan ilmu, kena suka dengan ilmu. Ilmu yang sebaik-baik ilmu agama lah. Ilmu agama ni kita mengaji, dia manfaat dunia sampai bersambung di hari akhirat. Betul tak? Ilmu apa pun hampa mengaji kat dunia ni bagus, tak nafikan bagus, tapi dia ada expired dia. Mati terberhenti. Macam kadang-kadang kita ni, anak kita doktor gigi, doktor jantung, apa semua tu, dia mati, doktor tu tak diperlukan di hari akhirat dah. Di dunia Allah balas dia sebagai doktor pakar jantung. Dia masuk hospital, orang panggil doktor atau macam tu gede-gede, dia doktor. Bila dia jalan, semua nurse nanti ayah ini ambil tu, so, nampak tak? Allah bagi kelebihan kat dia pasal dia pakar. Orang tengok masuk aja, ni pakar ni, nampak tak? Dia dapat sanjungan di dunia, doktor pakar tangan tu. Nampak dia macam tu, kasut selipar pakar tu, nampak tak? Tengok rumah dia berdebu kan. Doktor pakar, Allah bagi kelebihan semua dunia. Tapi bila mati esok ni, doktor pakar jantung tak diperlukan di akhirat. Tak ada siapa sakit jantung di sana. Di sana tak ada orang sakit. Nampak tak? Doktor pakar gigi, dia tak perlukan di sana. Tak ada siapa sakit gigi. Ada faham tak? Maka ilmu yang pada mengaji ni ilmu manfaat. Oi, nampak tak? Kadang-kadang kita megah lah anak kita, anak saya saklen, tak tanya pun. Nampak tak? Mengada tergedi-gedi. Semua ilmu tu Allah bagi anak kita yang belajar tinggi, mak bapak dapat habuan di dunia, tapi dia tak usung sampai ke akhirat. Faham tak? Tapi anak-anak kita boleh ilmu agama, boleh Quran, yang tu yang ni, dia boleh syafaat, boleh tarik mak bapak dia, esoknya masuk syurga. Yang pasal tu anak kita mengaji tinggi macam mana pun doktor, dia ada agama, the best. Doktor pakar tu ada agama. Yang ni lah Tuhan mahu. Nampak tak? Ya Allah. Maka dia kata kat sini, wahitanun fil jawfil ma', sampailah ikan di lautan yang ada kat Pulau Pinang, ikan ni, semua ikan tergedi-gedi, terketak-ketak doa kat kita. Cuma kita tak nampak je. Kadang-kadang dia melambung. Ikan pada ada satu masa dia melambung sampai dia doa sampai ke dalam, sampai terkeluar. Dia nak bagi tak bodoh. Aku pun doa ke Allah. Bila nak doa? Pada ikan ni hadis sebut. Abu Darda duk cerita, kita yang main kuliah ni semua ikan. Bila kita duk makan kat dia, dia pun kata, korang ajak makan aku. Hang tak pernah main semayang, berdekan. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah faham dapat tak? Maka Nabi kata apa? Kelebihan orang alim. Nabi kata apa? Nabi kata lagi. Tapi Ustaz rasa tak kat sini masa-masa tak ada. Hari ini panjang, tapi cukup Ustaz rasa kelebihan. Pada kelebihan ilmu. Mudah-mudahan hampa duduk di sini, Allah akan permudahkan hampa esok ni masuk syurga. Permudahkan kehidupan hampa di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Oleh sebab tu tolonglah, esok ni kita mati, ada 3 benda akan tolong kita. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Hampa duduk di sini, duduk jegin, nampak ada rumah dekat saja pun. Tahu kami lari kat Ampunan sikit minyak 3 mampu kan, pada 140, 120. Kalau kena mampu apa bayang pula tahu. Ada punya nak bagi mai pula dekat Sungai Buloh, tak ada aksiden pula, Allahu Akbar. Kan? Dekat Rawang tadi kan, teruk sama-sama. Dia di belakang jam pula. Mai pula kat sini apa nama Sungai Perak hujan pula kan. Atas pada tu hujan semua, ya Allah, Tuhan pada. Alhamdulillah. Sampai akhirnya Tuhan bagi mai kat hamba. Ada faham tu? Dia ingat, ya Allah, dan ke ni, dan ke naik apa nama jambatan lama ke baru lama. Takut jam dah naik hak baru tu. Coy keluar senang, ya Allah. Sampai sini tengok malaikat warna oren semua dia keluar. Malaikat warna oren semua keluar. Pasal ustaz pernah main sini, bangunan ni tak ada silap ke? Dulu main yang ni ada, yang tu tak ada. Ni betul ke tak betul?
Nampak tak? Duk tengok-tengok dosa malaikat semua turun. Warna oranye, nampak tak? Kok sani mana ke? Allahumma kabir. Alhamdulillah, Allah tentukan hari ini satu hari yang baik untuk kita, insya-Allah. Mudah-mudahan macam mana Allah himpunkan kita di sini, Allah himpunkan kita di hari akhirat dan di syurga Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ustaz tanya nak buat pengumuman sikit-sikit je, nampak tak? Salah satunya sebelum Ustaz nak umum berkenaan dengan